Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada sidang hadirin para pendengar sekalian. Saya Muhammad Arif bin Sabtu selaku moderator bagi program Sembang Santai hari ini akan menemani anda semua. Topik utama perbincangan kita pada hari ini adalah mengenai kepentingan pendidikan jasmani dari aspek perkembangan sosial. Hari ini saya juga ditemani dengan satu sosok yang tidak asing lagi, iaitu Dr. Nurin Aini, seorang guru veteran dalam bidang pendidikan jasmani, untuk sama-sama menjayakan lagi program Sembang Santai kita pada hari ini. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Bagaimana pula dengan saudara Arif? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Tak kenal maka tak cinta, ya Doktor. Maka ada baiknya jika kita mengenali terlebih dahulu mengenai Dr. Nurin Aini agar terasa lebih mesra dan dekat. Harapnya setelah para hadirin mengenali doktor, maka akan terus jatuh cinta untuk terus mendengar perkongsian kita pada hari ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati sekalian. Nama diberi ialah Nurin Aini binti Muhammad Kamarussalan. Saya merupakan seorang guru veteran yang telah berkhidmat selama 20 tahun dalam bidang pendidikan. Salam perkenalan buat semua. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita memulakan sesi perbincangan kita. Namun, sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam lagi mengenai topik perbincangan pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin meminta pandangan doktor mengenai konsep atau definisi pendidikan jasmani. Silakan doktor. Baiklah, terima kasih saudara Arif. Jadi saya akan mengupas serba sedikit mengenai dengan definisi atau konsep pendidikan jasmani. Jadi, terdapat beberapa pendapat tentang definisi pendidikan jasmani. Pertama sekali, menurut Vasudevandi Arasu, tahun 1985, iaitu dalam bukunya bertajuk Asas Pendidikan Jasmani, beliau mentakrifkan bahawa pendidikan jasmani sebagai pendidikan melalui jasmani yang di mana banyak daripada objektif pendidikan dicapai menerusi aktiviti-aktiviti jasmani yang melibatkan otot-otot. Ia merupakan program kegiatan fizikal yang berpusatkan sekolah di mana kemahiran dalam sukan, tarian dan latihan lazimnya diajar dan dilatih. Manakala menurut Jenny 1961 dan William 1964, mereka pula berpendapat walaupun pendidikan jasmani memberi penekanan kepada aktiviti-aktiviti fizikal, ia sebenarnya turut melibatkan aktiviti-aktiviti yang tidak bercorakkan fizikal, termasuklah perkembangan mental dan sosial. Oleh yang demikian, dapat saya rumuskan bahawa pendidikan jasmani adalah mata pelajaran yang memberi penekanan kepada proses pengajaran dan pembelajaran melalui aktiviti fizikal yang menyumbang ke arah pembentukan fizikal, mental, sosial dan emosi. Mata pelajaran ini bertujuan untuk menjadikan murid-murid lebih sihat, cergas dan produktif melalui pemupukan nilai, sikap, pengetahuan serta amalan kecergasan dan kesihatan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi setakat itu sahaja tentang definisi pendidikan jasmani. Saya serahkan semula kepada saudara Arif. Berdasarkan penerangan doktor sebentar tadi, tiba-tiba saya terimbau kembali kenangan sewaktu masih di bangku sekolah dahulu, di mana ramai pelajar yang tidak sabar untuk menghadiri kelas pendidikan jasmani. Kerana apa? Kerana subjek ini adalah merupakan subjek yang begitu menyeronokkan. Indah sungguh sebuah kenangan. Baik, seterusnya, apakah pula pandangan doktor mengenai konsep perkembangan sosial dan apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ini? Silakan doktor. Pertama sekali, pandangan saya mengenai konsep perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini merupakan satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain. Dan ia melibatkan cara berfikir tentang kediri orang lain dan perhubungan sosial. Jadi, seperti kita tahu, aktiviti pendidikan jasmani adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga, masyarakat setempat dan masyarakat asing. Semuanya menggalakkan pergaulan, persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri.
Jadi melalui proses sosialisasi ini, diharapkan kanak-kanak dapat membuat penyesuaian sosial mengikut pengharapan masyarakat. Mereka juga akan mempelajari peraturan-peraturan sosial yang diamalkan oleh suatu kumpulan sosial yang lain. Perkembangan sosial ini terdiri daripada berinteraksi dengan orang lain, pembentukan kendiri, penghargaan kendiri dan kawalan kendiri. Jadi sepanjang proses sosialisasi ini, kanak-kanak akan mempelajari tradisi, kepercayaan, nilai dan adat yang dianut oleh kumpulan sosial mereka. Jadi perkembangan sosial ini dia melibatkan pergaulan, pergaulan kanak-kanak dengan masyarakat yang lain dan cara mereka berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak. Salah satu faktornya ialah faktor ibu bapa. Ibu bapa ini memainkan peranan penting dalam mencorakkan pendidikan anak-anak dan bentuk asas-asas perkembangan diri seseorang anak dari segi sosial, dari segi emosi, dari segi fizikal dan dari segi mental. Ibu bapa lah yang dapat membantu anak-anak memperoleh pendidikan yang cemerlang dan bermutu. Oleh itu, mereka bertanggungjawab untuk sikap yang positif dalam diri anak-anak seperti ingin belajar, rajin membaca, ingin tahu, suka bergaul dengan orang lain, sentiasa aktif dan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Ibu bapa juga haruslah menunjukkan contoh sikap ini kepada anak-anak dan membimbing kelakuan mereka. Benar, Doktor. Selain daripada guru, ibu bapa lah merupakan ejen utama dan terpenting yang akan mencorakkan anak-anak, khususnya berkenaan adab-adab mereka ketika bersosial. Baik, setelah mendengar kupasan Doktor mengenai konsep pendidikan jasmani dan perkembangan sosial, kita berbalik kepada topik utama perbincangan pada hari ini, iaitu apakah sebenarnya kepentingan pendidikan jasmani ini dari aspek perkembangan sosial. Baik, Doktor. Baiklah, kita teruskan dengan soalan. Apakah kepentingan pendidikan jasmani dalam aspek perkembangan sosial? Jadi seperti yang kita tahu, pendidikan jasmani adalah suatu medium yang dapat membantu dalam pembangunan sosial seperti menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan masyarakat. Selain itu, pendidikan jasmani ini dia berupaya membantu pembangunan sosial individu serta menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat. Sebagai contoh, bila seseorang itu melibatkan diri dalam suatu aktiviti fizikal atau aktiviti sukan yang melibatkan ahli kumpulan, mereka akan cepat belajar cara untuk berkomunikasi dengan ahli kumpulan yang lain dan cara untuk bersosial antara satu sama lain. Pendidikan jasmani ini dia menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja kumpulan yang akan melahirkan sifat kumpulan. Seterusnya, pendidikan jasmani ini juga dia merupakan salah satu cara untuk mencabar daya pemikiran kanak-kanak dengan adanya suatu pertandingan dan sebagainya. Kanak-kanak atau murid juga dapat bertindak dan menyelesaikan masalah dengan kreatif dalam lingkungan batas-batas kemampuan mereka dan bertimbang rasa. Melalui pendidikan jasmani, mereka akan dikehendaki membuat beberapa kumpulan dan setiap kumpulan akan mempunyai seorang ketua. Jadi di sinilah akan membentuk motivasi dan sifat kepimpinan kepada pelajar tersebut apabila membimbing sesebuah kumpulan dengan jayanya. Terdapat banyak kepentingan pendidikan jasmani ini dalam aspek perkembangan sosial dan secara keseluruhannya, pendidikan jasmani adalah membantu untuk melahirkan model insan yang dapat disenangi oleh masyarakat ketika mereka bersosial. Sebagai penutup program Sembang Santai kita pada hari ini, bolehkah Doktor simpulkan topik pada hari ini dan kongsikan serba sedikit mengenai inisiatif yang boleh guru laksanakan sewaktu proses PDPR berlangsung dalam memastikan murid-murid mereka tetap menerapkan gaya hidup yang sihat supaya tidak membantutkan perkembangan sosial mereka sewaktu pandemik ini berlangsung. Baiklah, kesimpulan yang boleh disimpulkan daripada topik yang dibincangkan pada hari ini ialah aktiviti pendidikan jasmani memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, tidak kira dari segi fizikal, mental, emosi atau sosial. Keadaan ini penting dalam membina
dan melahirkan rakyat Malaysia yang cergas dan sihat dari segi mental dan spiritual yang akan mendorong kepada peningkatan produktif negara. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu apakah inisiatif yang boleh dilaksanakan sewaktu proses PDPR berlangsung untuk memastikan murid-murid mereka tetap menerapkan gaya hidup yang sihat supaya tidak membantutkan perkembangan sosial mereka semasa pandemik ini. Jadi, salah satu inisiatif yang boleh dilakukan ialah guru perlu merancang aktiviti yang boleh dilakukan di rumah dan melibatkan perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Misalnya, meminta pelajar melakukan aktiviti skipping bersama ahli keluarga yang lain. Hal ini demikian kerana selain dapat meningkatkan kemahiran sosial antara ahli keluarga, aktiviti ini juga mudah dilakukan di rumah kerana tidak memerlukan kawasan yang luas untuk dilaksanakan. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kecergasan murid kerana aktiviti ini melibatkan seluruh tubuh badan mereka. Dengan kesimpulan dan inisiatif yang telah diberikan oleh doktor sebentar tadi, maka berakhirlah sesi perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada doktor atas kesudian untuk meluangkan masa dalam menjayakan program santai kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada para pendengar kerana sudi untuk pendengar sehingga ke penamat program kita pada hari ini. Baiklah, saya akhiri program kita pada hari ini dengan kata-kata hikmah yang berbunyi, tiada perkara yang mudah jika kita hanya berserah. Maka berusahalah dengan usaha yang dikerah agar dapat menggapai masa hadapan yang cerah. Sekian sahaja daripada kami. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Salam kita, jaga kita. Kekal selamat ya semua. Assalamualaikum.